Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Y'all feel a dream, can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding on that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's carrying all the color lights, where the runaways are running the night. Impossible come true, it's taking over you. Welcome to PD Talk Series everyone. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke PD Talk Series 6.0. So, untuk pengetahuan semua, ini adalah PD Talk yang kelima bagi semester ini. Untuk topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini adalah tentang volunteer opportunities dalam flood relief program. Jadi, sebelum kita mulakan, terlebih dahulu, izinkan saya menjemput saudara Muhammad Fitri Aiman untuk mengiringi bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan saudara Fitri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman Rahim, hanya kepadamu kami panjatkan kesyukuran atas rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan forum PD Talk Series 6.0 kami pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kami berkumpul pada hari ini untuk dapat menyumbang buah dan menghubung silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan prestasi diri kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini hanyalah kerana-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu agar berkatilah majlis kami pada hari ini. Semoga semua usaha dan apa yang kami buat hari ini dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Ya Azal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kami kesihatan tubuh badan, kecergasan minda dan ketenangan jiwa. Semoga dengannya kami mampu memberi cabaran, berdaya saing dan mampu menaikkan martabat diri, keluarga, agama, negara dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tabaraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara Fitri untuk bacaan doa sebentar tadi. Kita akan mulakan program kita pada hari ini sebentar saja lagi. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua peserta dan sesiapa pun yang ada dalam Zoom ni kerana sudi menyertai program kami pada pagi ini walaupun hari Sabtu kan, pagi-pagi ni. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Fadilah Izzati dan pada hari ini saya akan jadi host anda untuk program ni lah. Jadi Nazirah, macam kita tengok dekat background kita ni kan, topik kita pagi ni berkenaan banjir. Jadi sebelum kita nak lebih lanjut lagi lah, saya nak tanyalah kat Nazirah kan. Nazirah pernah tak join mana-mana volunteer ke ataupun Nazirah pernah tak alami pengalaman banjir dengan Nazirah sendiri? Pernah tak? Okey, sebelum tu saya akan kenalkan diri saya. Okey, hai semua. Saya Nazira sebagai moderator. Okey, berkenaan dengan soalan 4 tadi, seriously saya pernah mengalami banjir tu. Bukan banjir daripada fizikal ataupun banjir daripada saya punya mimpi. And dia terbawa-bawa mimpi saya. Untuk banjir ni saya rasa macam semua orang kena tahu and semua orang kena patut
and ada kita punya ilmu untuk banjir ni. Terima kasih Nazira. Okay, so sebelum kita mulakan, apa kata kita perkenalkan dululah orang kuat dalam subjek ni kan. PD coach kita iaitu Madam Azrin. Hai Hello. Madam, good morning. Morning. Selamat pagi. Hari ni. Ceria tak? Ceria tak hari Sabtu ni? Sangat ni ada. Okay. Hello everyone or to all participants. Welcome to PD Talk Series. Alhamdulillah hari Sabtu pun ramai yang join. InsyaAllah kita akan learn banyak kan hari ni tentang peluang untuk sukarelawan dalam banjir kan. So saya rasa topik ni sangat interesting lah. I'm really looking forward untuk belajar lebih daripada session hari ni. See you. Good luck guys. Senyum-senyum, jangan nervous sangat. Chill. Sejuk Nazira, bukan you macam ceria ke? Kenapa hari ni macam Menggigil Madam jadi frozen saya. Sejuk sangat ni. okay. Good job guys. Okay, thank you Madam. Lepas kita dah kenalkan Madam kita lah kan, kita nak kenalkanlah pula panel speaker kita kan. Dengar ceritalah panel kita ni berpengalaman tau dengan bab-bab banjir dan misi-misi bantuan ni. Selamat datang Tuan Kamil. Apa khabar? Selamat datang Tuan. Mana tuan kami kita? Selamat datang. Assalamualaikum semua. Mana? Salam. Selamat pagi. Selamat Wah, pagi, Tuan. pakai baju kerja lah hari ni. Semangat nak bagi kepada semua kan. Hari ni Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Kamil. Banjir ni insyaAllah. Sama-sama puan. Okey, sebelum kita berborak, mari kita dengar dulu. VT, roll on. Encik Muhammad Kamil bin Hassan kini merupakan pegawai operasi di Unit Logistik Angkatan Pertahanan Awam Daerah Melaka Tengah. Beliau merupakan jurulatih sambilan di kampus Bandaraya Melaka bermula dari tahun 2018 sehingga kini dan jurulatih sambilan di Kolej Yayasan Said Melaka bermula daripada 2017 sehingga kini. Beliau berkhidmat sebagai pembantu perkhidmatan awam grade 19 mulai daripada 2020 sehingga kini, hampir 13 tahun sejak 2020 di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di negeri Melaka. Sepanjang perkhidmatannya, beliau menerima daripada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2015 dan 2020. Selain itu, beliau juga pernah mewakili Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ke Singapore Global Paramedic Firefighter Challenge pada 2024 November 2018. Pengalaman luas beliau dalam bidang anggota pertahanan awam menjadikan beliau pakar dalam bidang tersebut apabila beliau menerima tawaran untuk perkhidmatan dan jawatan sehingga hari ini. Bapa kepada 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan, beliau suka menghabiskan sebahagian besar masa lapangnya dengan melancong bersama keluarga tercinta. Encik Muhammad Kamil juga aktif dalam aktiviti sukan seperti bola tampar, olahraga dan juga mendaki. Mendaki adalah hobi masa lapang Encik Kamil. Beliau telah menawan pelbagai tempat seperti Gunung Korbu di Perak, Gunung Gayung, Puncak Yung Belah, Puncak Gunung Yang Yap. Very impressive. Tu yang banjir, yang Pak Banjir tu interesting Malam-malam pun pergi menyelamat Tuan Kamil Kita tak kira masa puan. Bila-bila yang kita terima banjir, panggilan banjir, laporan banjir ke sebagainya, kita akan respon kita akan respon lah. Kalau ni banjir ni tak kira, tak ada waktu. Tak kira waktu Tak kira waktu bila-bila ni. Maknanya yang penting kita bantu mangsa-mangsa banjir keluar dengan selamat lah. Itu je kita punya target lah. Ya, so setakat ni apa kawasan banjir yang orang kata kritikal lah kalau di negeri Melaka ni? Di mana? Okey, puan untuk dekat negeri Melaka, kalau kita tengok ni, kita tahu banjir dekat Melaka ni tak samalah dengan negeri-negeri di pantai timur dan sebelah utara.
Okay, kita tengok sebab kalau kita tahu kawasan ni Pantai Timur ni, kita Laut Cina Selatan, yang belah Melaka ni Laut Laut Cina Selatan lah, dan ni Selat Melaka kan. Mana di Melaka ni kalau kita tengok yang kerap lah berlaku dekat dengan tempat belajar lah UiTM Bandaraya, itu kampung Penggalan Rama Pantai. Itu memang kekerapan berlaku banjir, sebab kalau time tu kita tengok kalau air pasang, kebetulan air laut pasang besar, dan kebetulan taburan hujan yang tinggi, itu akan menyebabkan kawasan-kawasan yang dekat dengan berhampiran dengan pantai akan mengalami banjir lah. Itu ini. Tapi kebanyakan di kawasan Melaka ni yang banjir yang untuk tahun 2022 ni yang berlakulah selalu untuk tahun 2022 ni. Alhamdulillah dekat daerah saya ni Melaka Tengah kurang mengalami kalau banjir tu banjir kilat dah, tempias. Kaitan dengan laut kan, jadi macam lagi senang nak naik air dekat kawasan-kawasan tertentu macam tu. Terima kasih Tuan. Kita dah kenal kan dengan Tuan tadi, kita dah tengok dia punya video di Elok Nazira Okey suka ke ada kekurangan? Okey puan, okey sangat tu. Patut dua macam-macam dua minta tu. Jadi berbaloi lah dia minta kan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dekat Tuan sebab sudi jadi panel kami pada hari ini, walaupun hari Sabtu pagi-pagi ni kan. Alhamdulillah. Saya membantu. Selagi saya membantu. InsyaAllah, terima kasih Tuan. Kita teruskan program kita. Jadi saya ada satu soalan lah nak tanya dekat Tuan berkenaan dengan relief program ni lah kan. So, macam Tuan kan dah berpengalaman dalam misi bantuan, menyelamatkan mangsa-mangsa bencana. Jadi mungkin Tuan boleh berkongsi sedikit lah sebanyak sedikit pengalaman Tuan semasa Tuan mengendalikan program bantuan di Malaysia ni, dan bagaimana sukarelawan yang pergi buat bantuan banjir ni, apa peranan mereka semasa melakukan misi tersebut? Okey, terima kasih Fadilah sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Madam Azmin sebagai PD coach okey, kami dan lain-lain lah pelajar-pelajar yang sudi jemput saya untuk berkongsi ilmu lah. Saya nak cakap pengalaman ni tak ada sehebat yang sahabat-sahabat yang lain. Tapi insyaAllah daripada apa permintaan datang ni saya akan. Okey, tentang persoalan yang utama daripada segi pengalaman saya lah. Saya kalau ikut pengalaman saya, kalau saya cakap tadi awal-awal, saya telah berkhidmat di Melaka hampir 13 tahun. Okey, mana untuk yang kekerapan yang berlaku banjir yang saya selalu ni di area yang satu tempat di Bukit Beruang. Kalau itu kawasan Bukit Beruang, Sungai Putat, itu biasa berlaku kes-kes banjir sebelum ni. Alhamdulillah pada tahun ni, pada tahun lepas lah 2022, kawasan tu tak mengalami banjir. Kuranglah, ataupun banjir pun kalau jenis banjir kilat sekejap. Sebab mungkin proses pembaikpulikan saliran air dan longkang dan sebagainya. Okay, untuk yang lain, saya telah cakap operasi ni memang kekerapan sebab kat Melaka ni lebih kepada banjir-banjir kilat mengatakan masa dalam biasa 2 jam, 3 jam, lepas tu dia dah surut lah. Okay, untuk tahun 2015 saya terlibat dalam satu operasi di Kelantan, belah Pantai Timur. Kelantan Timur, dan banyak aktiviti operasi menyelamat dan bantuan makanan. Sebab time tu kita dah Kelantan, Terengganu time tu dah kategori bah kuning. Kita tahu. Walaupun tahun lepas hujung-hujung tahun lepas Kelantan akan mengalami hampir sama dengan
2014-2015. Oh ya. Itu dia punya situasi. Cuma banyak bantuan yang kami salurkan daripada segi tenaga dan kepakaran. Selain itu, bantuan kita memberi bantuan perkhidmatan untuk menghantar barang-barang sumbangan ke kawasan-kawasan yang mengalami banjir lah. Mana kita akan hantar kepada bahagian APM ataupun sekretariat yang berada di sana untuk kita kolaborasi untuk menghantar ke mana tempat yang perlukan bantuan yang segera. Itu kebanyakan ni. Mana pengalaman cakap memang saya banyak ke belah Pantai Timur lah. Belah Pantai Timur untuk Jadi beri memang bantuan. kalau ada keperluan di mana-mana pun memang jabatan tuan kami akan hantarlah dia mengikut keperluan di mana-mana. Betul Puan. Kita akan hantar ke mana-mana arahan. Kita tunggu arahan daripada pihak atasan lah, daripada HQ untuk mengatur gerak pasukan-pasukan ataupun pegawai-pegawai daripada negeri yang tidak mengalami ke negeri yang mengalami bencana banjir untuk memberi bantuan. Tak kisahlah lepas apa dia akan beri. Macam sebab Kelantan, Terengganu dekat belah pantai timur kan memang dia betul-betul tepi pantai kan. Memang kadang kalau banjir tu memang orang kata teruk Tapi lah setakat kan. tahun ni ataupun tahun lepas setakat ni belum ada lagi yang kritikal tuan kami. Betul Puan. Setakat ni tak ada lah orang cakap yang berapa ni sangat kritikal sampai ni kan. Sebab kalau untuk 2014 dia banjir lumpur. Yang kita tahu dia banjir lumpur dan banjir yang teruk lah sampai masuk rumah, memerlukan proses pemulihan yang lama. Tapi kalau tahun ni hampir sama dia punya situasi, cuma dia banjir banjir air lah. Memang air tu memang banjir, mana maksudnya dia tak ada buat lumpur. Mana itu proses pembersihan, walaupun kita tengok bencana atau benda yang rosak tu tinggi dan angka kemusnahan ladak ternakan, lepas tu sawah sebagainya, dia punya tu memang nilah tinggi. Tu dia punya cakap tak sama, dia punya situasi tu tak berapa teruk sangatlah. Itu dia. Alhamdulillah. Dah dengar pengalaman tuan tadi, kita teruskan sesi kita dengan soalan-soalan daripada moderator kita. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Nur Aina dan terima kasih saya ucapkan kepada Fadila dan Nazira tadi atas pembukaan yang sangat menarik. Dan terima kasih juga kepada Madam Azwin, our beloved coach, kerana sentiasa memberi sokongan moral kepada kami siang dan malam tanpa lelah dalam melancarkan program ni. Seronok sebenarnya saya melihat video tadi. Rasa macam tak puas belakang meja. Ya. Saya nak buat lagi sekali lah. Jadi tuan, Alhamdulillah pada hari ini kita sangat bertuah kerana dapat mengadakan sesi perkongsian dengan tuan. Saya tertariklah dengan pengalaman tuan tadi, bagaimana tuan menyelamatkan masa banjir tak kira siang dan malam dan perlu sentiasa bersedia untuk menyelamatkan. Jadi sebenarnya tuan, kami mendapati peluang penawaran khidmat sukarelawan ni agak terhad. Bagaimana cara untuk seseorang tu mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan? Adakah untuk menjadi sukarelawan kita perlukan kriteria tertentu? Contohnya nak jadi sukarelawan kita kena tinggi ataupun sadung, macho ke kan? Sebenarnya saya teringin sangat nak menyertai volunteer, tapi adakah kriteria-kriteria tertentu yang perlu saya patuhi? Okey. Dah boleh saya jawab? Boleh tuan. Okey, terima kasih Aina atas soalan tu. Okey, ini soalan lebih kepada bagaimana cara kita nak menyertai sukarelawan kan. Tengok kalau sesuatu bencana yang berlaku musibah yang berlaku di negeri-negeri, saya bagi contoh tak ada tempat lain lah, memang saya bagi contoh lebih kepada Pantai Timur lah, sebab kekerapan memang berlaku. Dia kalau berlaku satu banjir tu memang tu. Okey, untuk yang tu kita tahu kalau satu bencana yang berlaku, rakyat ataupun mangsa yang mengalami bencana banjir ni memerlukan banyak
banyak tenaga kerja, banyak daripada makanan, pakaian dan sebagainya. Dan mencakap fasiliti yang lain lah, macam mana nak di rumah. Kita tengok kalau banjir ni, dia akan melibatkan kemusnahan yang teruk. Memang mencakap bantuan sukarelawan ni sangat-sangat diperlukan. Terutama bila nak waktu pembersihan berlaku, kita nak bersihkan. Untuk ni saya pun pernah mengalami, sebab tu saya boleh bercerita rumah saya banjir. Walaupun banjir dekat rumah saya ni tak adalah seteruk yang dekat negeri-negeri lah Pantai Timur, tetapi kalau air jenis masuk satu rumah ataupun ni, proses pembersihan tu saya dapat rasakan. Walaupun saya tak perlu nak saya boleh panggil anggota untuk beri bantuan, tapi tak naklah, mungkin sebab ada tempat lain yang lebih memerlukan. Mana saya bersih ni, saya rasa macam ni kot. Macam ni keadaan banjir, nak bersih rumah, penat, dekat mengeluh tu bohonglah kalau kita tak ada kan. Tapi nak tak nak kita kena buat. Pada macam untuk situasi untuk belia, terutama belia yang nak menyertai sukarelawan ni, terutamanya lah pelajar-pelajar UiTM ni sendiri. Banyak proses, dia tak ada orang cakap had yang cakap syarat-syarat yang tertentu. Dia ada pendek ke, gemuk ke, sadur ke dan sebagainya. Janji yang satu cakap dia selesai 18 tahun ke atas. Mana bila 18 tahun ke atas pada penguasaan mak ayah tu tak adalah kita bagi tahu, cuma kita dah tahu boleh berdikari sendiri. Sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Lepas tu kalau boleh dia boleh bekerja sebagai sukarelawan. Tiap melibatkan, tak minta allowance, tak minta apa. Itu antara faktor-faktor. Ada ke yang minta allowance untuk kami? Tak ada. Kalau macam media, untuk maklumat medium, untuk yang ni, dia untuk sukarelawan dia banyak proses, banyak dia punya cara. Kalau Angkatan Pertahanan Awam itu sendiri, saya bagi contoh Angkatan Pertahanan Awam itu sendiri, volunteer ni ramai, Puan. Memang ramai. Mana dia ada kerja hakiki yang lain. Ada tugasan kerja hakiki yang lain. Mana dia buat macam part time bersama Pertahanan Awam. Tak semestinya banjir. Dia macam kita tengok dia tangkap ular, dia tangkap kucing, dia tangkap apa. Boleh. Jadi kita masalah. boleh daftar je lah. Dia boleh daftar. Kita boleh daftar di Angkatan Pertahanan Awam. Dia punya syarat. Tapi saya rasa macam saya sebagai jurulatih kampus Bandaraya, UiTM Bandaraya, memang saya rasa siapa yang bawa saya ni setakat ni semua dah jadi anggota ni. Ya ke? Saya pun nak lah macam tu. Lepas tak? Adam, saya dulu tahu. Kita bekatkan sijil. Sijil kita dah bagi dia anggota. Cuma antara dia nak tak nak je Puan untuk menyertai ni. Kita balik pada soalan yang Aina beri. Mana Aina tadi dia tak ada syarat apa yang lebih untuk kita menyertai sukarelawan ni. Sihat tubuh badan, cakap boleh buat kerja sukarelawan. Lepas tu tidak mengalami sakit yang kronik lah, banyak ni. Mana kadang-kadang kita buat pembersihan abuk. Lepas tu kita buat ni, mungkin kadang terlalu penat pun tak boleh mungkin ni. Boleh. Dia boleh ni tapi dia kena declare dia punya sakit tu. Mana pergerakan untuk ke sukarelawan ni tak ada masalah. Itu untuk pertahanan. Tapi kalau untuk macam melibatkan NGO, persatuan dan sebagainya, kebanyakan kalau bantuan banjir ni, diorang akan bergerak secara bersendirian. Mana dia akan panggil volunteer mungkin satu syarikat. Contoh saya ambil UiTM itu sendiri yang sebelum ni saya pernah join. Dia akan buat putih sumbangan kepada semua pelajar ataupun dia kumpulkan makanan, pakaian dan sebagainya. Dia akan atur gerakkan. Mana staf-staf UiTM akan atur gerakkan ke mana dia nak pergi. Terutama biasa yang kita tahu UiTM ni dia akan beri kepada pelajar-pelajar yang kalau kampus bandaraya, yang belajar di kampus bandaraya yang mengalami banjir. Itu target. Mana saluran maklumat dia akan dapat daripada
jurulatih sambilan yang mengajar di setiap buku, setiap Oh. ni kita akan dapat salurkan. Mana kat situ itu pergerakan secara personal lah. Cuma kalau lebih cantik, lebih ni, dia maklumkan kepada pihak Angkatan Pertahanan Awam yang merupakan sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah, Puan. Itu dia punya ni lah. Maknanya contohnya kita boleh, dia orang bergerak sini, cuma kalau dia maklum, kita akan rekodkan mana kita tahu ada pergerakan daripada pelajar staf UiTM dan sebagainya. Itu dia punya ni. Bagaimana pula kalau orang awam? Okey, untuk kalau orang awam, Puan, okey, kami di Angkatan Pertahanan Awam akan selalu buat proses ataupun kita panggil pengambilan anggota baru untuk menyertai Angkatan Pertahanan Awam. Kat situ kami akan mengajar mereka kursus asas dahulu untuk melayakkan mereka dapat nombor badan untuk ni daftar dan melayakkan mereka untuk dapat allowance. Tapi kalau macam itu sukarelawan dianggap sukarelawan atau apa, anggota full Itu time? dia dah jadi, dia anggota full time ni, dia macam saya staff tetap. Mana untuk yang ni macam contohlah macam Nazira ke Aina macam cuti ataupun banjir bantuan, saya minta jasa baik pihak UiTM untuk menghantar anggota ataupun pelajar ke lokasi-lokasi yang perlu membuat pembersihan. Kalau situ dia anggota Angkatan Pertahanan Awam, mereka layak dibayar. Kalau tak menyertai ataupun atas tiket UiTM itu sendiri, kan saya cakap ada dua situasi berbeza, persendirian ataupun beran. Kalau melibatkan segala aktiviti yang bersama pertahanan awam yang menjadi anggota pertahanan awam, dia layak untuk dibayar allowance. Kalau tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai volunteer, saya cakap bergerak secara persendirian, nak pergi UiTM, nak pergi sendiri, boleh, tak ada masalah. Cuma lebih orang cakap lebih molek, lebih cantik, maklumkan kepada Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka yang merupakan sebagai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk ambil maklumlah perkara yang mengatakan UiTM Kepulauan Bandaraya Melaka ke lokasi Pantai Timur untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan banjir. Itu ya, Puan. Dia tak ada orang cakap syarat yang ni. Dia ada dua situasi yang inilah. Kalau tak semestinya banjir, sukarelawan ni dia meluas. Sukarelawan ni dia punya operasi ni meluas. Kalau free boleh bertugas di pusat kawalan. Kalau ada panggilan 999, kes tangkap ular, kes binatang-binatang berbisa, musnah sarang tebuan dan lebah sebagainya, boleh, tak ada masalah. Itu pengalaman. Itu tuan-tuan rasa pengalaman. Itu real station. Mana tak ada orang cakap reka-reka, tak ada. Ini tangkap ular, memang ular tu, kita tahu ular tu liar, memang ular tu berbisa, tapi jenis kita terima panggilan, mana kita respon, mana kita kat situ kena cakap dia kena lebih knowledge, pengalaman, skill untuk mengatasi situasi. Tuan Kamil, saya pun ada satu soalan. Jadi, Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada. Saya amat tertarik dengan apa yang Tuan Kamil cakapkan tadi pasal kriteria, pasal cara nak join volunteer. So, saya bertanya-tanya kan Tuan, kadang-kadang kita ni kan sebagai orang awam atau pelajar kan ada rasa nak berminat untuk sertai pasukan sukarelawan ni kan. Nak sertai pasukan sukarelawan ni kan bukan mudah. So, kita sebab kita tak tahu macam mana prosedurnya, badan-badan organisasi apa yang kita nak approach untuk join volunteer tu. So, pendapat Tuan kan, macam mana kami ni orang awam ataupun pelajar nak join volunteer ni nak dapatkan info-info atau maklumat tentang peluang-peluang untuk sertai program volunteer ni ataupun nak join APM tu. Okey, Syuhada. Yang saya cakap tadi, mana untuk peluang ataupun ni, yang pertama boleh melayari laman sesawang, laman web Angkatan Pertahanan Awam, iaitu www
www.civilian.gov.my. Kat situ ada banyak maklumat. Ya, kita yang kedua, mana kita tengok situasi, mana lokasi tempat tinggal pemohon. Sekalian, mana dia nak pergi. Kalau contoh dekat Melaka, dekat kawasan Aitro, pergi ke Angkatan Pertahanan Awam daerah Melaka Tengah, kita akan isi borang permohonan jadi anggota sukarelawan. Okey, lepas tu nanti apabila ni pihak pentadbiran akan telefon nombor yang tertera, pastikan nombor yang tu aktif lah. Akan telefon untuk panggil untuk menjalani kursus. Oh, ada kursus. Jadi Kalau kursus ni berapa lama dan di mana ni Tuan Kamil? Biasa kursus kita akan buat di Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka di Aitro. Di mana kita akan kursus selama Apakah aktiviti yang dijalankan tu? Biasa aktiviti kalau biasalah ada uniform silver ni yang pertama lewat kaki lah. Lewat kaki, lewat pertolongan cuma kita masuk CPR, choking dan sebagainya lah. Yang seterusnya penyelamat. Penyelamat tu kita kena tahu sebab kita nak dioperasi. Nak pergi ni kita kena belajar ikatan mati. Mana biasa kan ikatan yang ni. Tapi dekat khusus ni kita akan belajar skill berbagai jenis-jenis ikatan. Ikatan dan sebulan tali ni. Macam mana kita nak mengendalikan dia. Dia ada 4 lah. Itu dia nilai tu kita akan mengajar cara bagaimana mengendalikan pusat pemindahan. Kita akan kongsi gitu. Kat situ nanti peserta-peserta ataupun volunteer akan dapatlah ilmu sedikit sebanyak untuk menjadi anggota sukarelawan. Itu menjadi anggota sukarelawan pertahanan awam. Mana untuk sini pertahanan awam ada, selain tu ada jawatan bomba dan penyelamat, wataniah, dia orang ada dia punya volunteer. Dan jangan lupa, saya bukan nak jual promosi ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat itu pun lagi sangat-sangat memerlukan volunteer. Jabatan Kebajikan Masyarakat dia merupakan satu agensi ataupun satu jabatan yang menguruskan pusat pemindahan. Segala pusat pemindahan dia akan uruskan. Bukan pertahanan awam ni sebagai kita membantu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita kolaborasi sama-sama untuk memastikan mangsa mendapat tempat tinggal yang selesa, makanan yang mencukupi, ataupun kalau ada kecederaan, ada sakit dan sebagainya, mana daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada. Mana dekat pusat pemindahan tu ada banyak. Itu dia punya. Mana volunteer ni mana-mana yang ikut individu tu sendiri. Agensi lah. Mana dia nak pergi. Tuan Kamil, tadi Tuan Kamil ada mention tentang training tu, kita diajar kawat, lepas tu macam membantu dalam kebakaran dan sebagainya. Jadi saya wonder lah, saya tertanya-tanya sikit. Kadang-kadang kita tengok kan dekat TikTok, dekat social media, dekat Facebook, JPAM ni, Jabatan Pertahanan Awam ni, selalunya macam sama tangkap ular kan. Selalu tangkap ular kan. Jadi kalau kebakaran tu mesti bomba lah. Jadi saya berminat tanya sebenarnya apa perbezaan dari segi peranan antara bomba dengan Jabatan Pertahanan Awam ataupun JPAM atau mungkin rela. Jadi macam tak tahulah saya macam mana saya nak bezakan dari segi peranan tu. Mungkin Tuan kami boleh explain sikit. Okey, makluman semua. Untuk peranan setiap agensi yang penyelamat, pertahanan awam, bomba, yang itu biasa orang cakap tugasan ni hampir sama pun. Mana setiap tugasan ni hampir sama untuk ni. Cuma untuk yang saya bagi untuk pertahanan awam ni lebih kepada khidmat kemanusiaan. Mana dia punya core business dia kepada khidmat kemanusiaan. Mana kes-kes tangkap ular, kucing ke apa-apa yang melibatkan benda-benda yang ni, musnah sarang, tebuan, lebah dan sebagainya, dia pertahanan awam. Itu dia punya core business. Manakala dengan bomba dia lebih kepada kebakaran dan sebagainya lah. Itu dia ni. Cuma kami dekat ni, saya cakap tadi masa khusus tadi saya cakap ada melibatkan melawan kebakaran. Kami melawan kebakaran ni lebih kepada
pemadaman api kecil. Contoh yang menggunakan fire extinguisher, alat pemadam api, lebih kita bagi penerangan kepada melibatkan orang awam. Kita buat program-program dengan orang awam, kesedaran, pencegahan kebakaran, menggunakan fire extinguisher, teknik melemaskan. Dan selain itu kami sebagai cakap bomba tambahan. Bomba tambahan bermaksud kita memberi bantuan kepada pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia jika melibatkan situasi kebakaran yang besar, contoh kebakaran tanah gambut. Kita tahu kebakaran tanah gambut, tempat pembuangan sampah melibatkan proses pemadaman yang makan masa yang lama dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Kita membantu pihak bomba. Itu dia punya ni. Mana bukan saya cakap bomba tak ada tangkap ular, sama juga dia punya proses. Tapi yang mengendalikan saya cakap untuk tidak cakap berlaku pencegahan pertindihan tugas, kalau satu ni, yang ni makna kalau pada orang awam yang mendial menghubungi talian 999 dikelolakan oleh Telekom Malaysia, kat situ operator tu dia akan salurkan kepada agensi-agensi yang terlibat. Ke mana? Kalau dia nak kes ular, dia akan salurkan kepada Angkatan Pertahanan Awam. Kalau melibatkan kebakaran, dia akan salurkan kepada bomba. Itu mana kita kena tengok situasi mana yang core business dia dahulu. Mana kalau untuk pertahanan awam, itu lebih kes-kes khidmat kemanusiaan. Itu sebab untuk makluman medium dan semua pelajar, kes dekat Angkatan Pertahanan Awam sendiri, daerah Melaka Tengah, saya sebagai operasi memang tiap-tiap bulan saya akan hantar laporan dan sebagainya. Kes ular lebih kurang 400 lebih. Ular saja satu bulan. Kalau kami himpunkan dia punya kes dalam setahun tu lebih kurang 3,000. Mana pergi? Cuma jangan biasa soalan-soalan ni, ular mana pergi kan? Kita dah dapat banyak mana kita buat. Ular tu kalau ular yang cakap special ataupun ni, kita akan serahkan kepada Jabatan Militer. Kalau jenis ular-ular sawa, ular hitam, ular ni kita akan lepaskan di hutan-hutan tebal. Mana kat situ kita akan buat proses ni. Mana kita tak ada orang cakap nak menyimpan. Angkatan Pertahanan Awam tidak menyimpan ular-ular yang telah ditangkap. Cuma cakap kalau untuk proses pembelajaran, kalau ada anggota baru, untuk belajar anggota baru, kita akan simpan ular tu dalam seminggu. Lepas tu kita ajar. Lepas habis ajar, kita akan lepaskan balik. Itu Puan, untuk perbezaan antara tugasan bomba dan pertahanan awam, memang selalu soalan ni menjadi cakap top Nazira, soalan lah. dia jangan telefon Jepang pula kalau mimpi ular. Tak apa. Tu Nazira dia dah biasa dah, okey dah. Terima kasih. Okey Puan. Mungkin tuan kami boleh ceritakan pengalaman kot kalau ataupun saya rasa tuan kami tidak involve, tapi ada cerita yang hari tu tuan kami ada sebut kita nak kongsikan tentang pengalaman ataupun punca masalah di Tanah Runtuh Batang Kali tu sedikit sebanyak. Okey, untuk yang tu saya cakap memang untuk soalan yang kes jabatan. Cuma kita boleh tengok situasi dia lah. Kalau kita ikut kronologi itu berlaku pada waktu pukul 2.45 pagi, 2.30 pagi. Itu waktu memang cakap waktu kemuncak lah. Waktu orang tengah tidur kan. Runtuhan ni. Mana kita tak tahu punca dia macam ni. Cuma saya boleh ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita dapat panggilan. Kalau antara pasukan penyelamat yang dapat panggilan, dia akan respon lebih kurang dalam 15 minit dah sampai ke lokasi. Apa yang kita boleh tengok daripada situ, kita tahu satu kawasan bencana ni, kita tanah runtuh, walaupun kita ni, kalau tanah ni dia akan hantar pasukan tinjau dulu. Mana pasukan awal akan pergi. Kita akan tengok situasi dia orang akan nilai dan sebagainya. Bila kita dapatkan maklumat daripada mangsa ataupun daripada kawasan perkhemahan tersebut, kita tengok berapa dia punya bilangan yang terlibat yang kawasan. Sebab kita tuju kepada cakap tuan tanah. Kita cari tuan tanah. Kecuali kalau tuan tanah tu terlibat sekali. Biasa
tuan tanah dia tak akan duduk kat situ, dia akan duduk kawasan lain. Mana kawasan tu lebih pada audiennya lain lah, untuk yang mana yang nak berkhidmat. Okay, untuk yang tu dia akan seterusnya dia akan hantar kat situ lah segala maklumat mana akan dilaporkan kepada pusat kawalan. Kat situ yang mana kawasan tanah runtuh bukan semua orang boleh masuk, puan, untuk maklumat semua. Bukan semua agensi yang ni. Kalau kat situ yang hanya boleh masuk, yang cakap itu cakap satu, kita bagi kawasan merah, zon merah. Mana untuk makluman semua, dalam satu bencana ni kita ada guideline dia, kita ada panduan dia, siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk, dekat mana dia punya kedudukan satu agensi tu nak duduk. Okey. Mana kalau kita tengok, kalau itu kawasan bencana, kita kategorikan zon merah. Okey, zon merah ni hanya pasukan-pasukan yang ada kepakaran khas. Ada kepakaran khas yang sahaja yang dibenarkan masuk. Kepakaran contoh pertama, dia kena ada PPE yang lengkap, baik daripada atas sampailah bawah. Bukan semua orang. Lepas tu selain itu adalah kepakaran. Sebab kalau kat situ yang boleh dimasuk, kalau kita tengok situasi di kes Batang Gali itu, kita mengikut guideline ataupun panduan Majlis Keselamatan Negara yang nombor 20. Sebab nombor 20 ni bencana. Itu yang kita ni boleh ni. Kalau 21 dia ketenteraman awam. Ada sebab ni. Dekat situ kita kena ikut. Kalau kita tak ada panduan ataupun tak ada dia punya ni, dia macam operasi tu tak berjalan dengan baiklah. Mana tak ada seorang ketua yang akan mengendali, yang akan organize operasi tu. Kalau untuk operasi, satu operasi, komandan setiap operasi yang ni polis diraja Malaysia. Itu ketua kita. Komandan. Okey, kalau ni mana ikut arahan dia, walaupun daripada agensi pertahanan awam, bomba dan sebagainya. Dia polis. PDRM. Yang kedua, timbalan komandan, iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mana kalau belum polis ada, bomba pula akan take over. Selain tu barulah ada melibatkan pertahanan awam, lepas tu Angkatan Tentera Malaysia, dan sebagainya. Itu dia punya ni. Mana dekat dalam zon merah ni hanya pasukan-pasukan khas yang sahaja yang dibenarkan masuk. Kalau pertahanan awam, PASPA, pasukan khas pertahanan awam. Mana kalau bomba, STORM. Okey, itu kalau biasa kalau tengok dia punya dekat baju dia ada tulis PASPA, ada tulis STORM. Itu pasukan-pasukan khas yang ada kepakaran masing-masing. Itu dia. Manakala kalau kita tengok orang nak buat sidang media, nak buat pelaporan, ada buat kemah dan sebagainya. Okey, itu kita panggil zon kuning. Zon kuning ni hanya boleh menempatkan PKTK. Untuk maklumat medium dan semua, PKTK ni kalau medium tengok ada orang cakap press conference daripada polis ataupun bomba, kita tengok situ adalah pos kawalan tempat kejadian. Mana segala maklumat yang disalurkan daripada zon merah akan berkomunikasi dengan operator di zon kuning tu. Itu kita panggil. Komunikasi ni antara satu elemen yang penting dalam operasi penyelamat. Kat situlah perhubungan untuk atur gerakan di mana lokasi-lokasi anggota penyelamat perlu hadir, perlu menyelamat. Kat situ dia akan mana apa-apa yang berlaku di zon merah, PKTK tadi, operator di PKTK tadi akan mencatat segala pergerakan. Dia ada kronologi. Kalau ada lawatan daripada VVIP dan sebagainya, kita akan bawa komandan tadi, polis diraja Malaysia tadi, memberi penerangan di PKTK. Dibuka oleh polis diraja Malaysia. Kalau zon hijau pula, itu dah zon selamat. Zon selamat ni mana cakap daripada JKM, daripada orang cakap media-media, situ semua. Mana dah jauh daripada kawasan bencana. Kita tengoklah mana dekat sini pun kita kena tahu. Kalau kita nak jadi volunteer, kita kena tahu bagaimana kita nak
involve kawasan yang ni. Kita kena tengok bagaimana keadaan. Kalau kadang kita macam main redar, yang main masuk je, kita tak tahu. Kadang-kadang kalau kita nak masuk, mungkin ada jambatan, dah goyang ke sebagainya. Lepas tu ada lah orang cakap binatang-binatang berbisa yang lain, kita tak tahu. Mana dekat itu kita akan ajar volunteer-volunteer ni proses bagaimana cara untuk mengendalikan bencana ni. Satu proses kalau kes terjadi, macam mana kita kaedah dia kita nak buat. Itu dia punya ni lah prosesnya. Kecuali kalau saya cakap tadi, kalau kita bergerak secara persendirian, dia dah tahu dekat mana dia nak pergi, okey, tak ada masalah. Kalau kita nak pergi ke kawasan pendalaman, yang kebiasaan yang terputusnya hubungan ni, bila yang tak dapat bekalan makanan dan sebagainya, kawasan pendalaman. Itu ni. Mana kat situlah tuan-tuan dan puan kena tahu guideline yang cakap satu operasi. Jangan cakap pasukan penyelamat lambat sampai ni tak ada. Mana kat situ kita kena tahu. Kadang-kadang kita benda ni berlaku secara serentak. Mana kat situlah peranan orang awam mengetahui apa cara, dan ni kalau dah tahu amaran, dah tahu ni, dah sentiasa siap sedia, siap siaga untuk keluar. Itu dia buat. Kalau cerita pasal pasal zon kuning, zon hijau yang macam mana pasukan-pasukan mana yang terlibat. Macam mana diorang punya peralatan ataupun diorang punya pengangkutan yang orang ramai tak tahu. Saya nak tambah sikit soalan Nazira tu boleh? Tadi tuan kami ada sebut tentang zon merah, zon hijau kan? Jadi saya percaya kalau zon merah tu kritikal lah kan? Jadi saya wonder, adakah zon merah tu menandakan bahawa sesuatu kawasan tu ada macam potensi kematian? Dan kalau misalnya ada kawasan-kawasan yang macam terdapat kematian-kematian, bagaimana proses untuk melibatkan volunteer? Dan boleh tak tuan kami juga ceritakan tentang banjir yang melibatkan jumlah kematian tinggi di Malaysia? Bagaimana peranan volunteer di situ? Untuk melibatkan volunteer ni, kalau melibatkan kes-kes kematian, kebiasaannya volunteer akan terlibat lah. Mana dia lebih kepada pasukan penyelamat yang akan mengendalikan kes tu daripada awal sampai selesai. Mana tugas volunteer ni lebih kepada selepas suatu bencana banjir itu berlaku. Itu dia pendekatan dia, ataupun semasa saya cakap tadi, kalau pihak volunteer, kalau ada daripada pelajar-pelajar yang menyertai, mungkin bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dari ataupun Angkatan Pertahanan Awam itu sendiri. Kalau dia melalui saluran itu, dia boleh terlibat semasa bencana banjir. Contoh yang contoh dia boleh bagikan, penempatan, penugasan dia akan lebih kepada pusat pemindahan sementara. Kat dewan-dewan, mungkin dia akan bantu orang awam, kita buat mendirikan partition dan sebagainya, memasak, lepas tu dia bagi makanan, ataupun akan bagi kaunselor, ataupun membuat aktiviti bersama-sama mangsa-mangsa, terutama yang kanak-kanak. Kanak-kanak ni kita tahu kalau melibatkan kanak-kanak yang ramai. Maknanya kita tak nak tengok kanak-kanak tu macam tak ada ni, kita buat satu program bersama kanak-kanak. Tak kisahlah apa aktiviti permainan sebagainya. Itu dia punya cara untuk volunteer. Untuk kalau soalan medium tadi melibatkan kematian itu lebih kepada pasukan penyelamat. Mana tiada bantu sukarelawan ataupun ni. Itu dia buat. Terima kasih. Kan tuan dah kata pasukan-pasukan tu terdiri daripada polis, Jepang sendiri, agensi macam contoh NADMA ke apa tu, JKM. Macam mana diorang nak pergi ke tempat yang kejadian? Menggunakan pengangkutan macam mana, jenis macam ni ke, macam kereta 4 roda ataupun macam lori ke Untuk yang ni peralatan ni kita tengok kepada setiap agensi itu sendirilah.
Mana apa logistik yang ada di agensi-agensi yang terlibat. Untuk yang pertahanan awam ni, kita ada dekat 4-wheel, 4x4 dan bot lah. Selain tu ada lori dan ambulans. Untuk yang ni kita tengok mana kenderaan yang sesuai. Sebab ada kenderaan yang kita cakap tidak boleh meredah air banjir tu. Contoh lebih kepada cakap macam ada melibatkan NAKMA. Jadi NAKMA ni merupakan agensi pengurusan bencana negara. Dia merupakan jawatan kuasa pengurusan bencana pusat. Mana dia, kalau tadi Angkatan Pertahanan Awam merupakan sekretariat di negeri dan daerah, manakala NAKMA tadi pada Nazira yang soalan Nazira tadi, dia merupakan agensi pengurusan bencana negara dan sebagai jawatan kuasa pengurusan bencana pusat. Dia akan mengatur gerakkan segala cakap kemudahan atau kenderaan daripada sanalah, apa keperluan-keperluan yang diperlukan. Itu dia punya ni, fungsi dia. Mana itu kena tahu. Mana daripada ni bomba mungkin dia ada logistik dia sendiri, polis pun ada. Mana kami akan bergerak secara berpasukan, tengok mana kita tumpu kat mana. Kalau kita tengok satu kawasan ni bomba dah ada, mana kita akan pergi ke kawasan yang lain. Kalau kita tengok satu kawasan bencana tu dia mengalami banjir teruk, kita akan bersama. Kalau biasa sama-sama kita buat operasi menyelamat. Itu dia. Mana untuk operasi banjir ni lebih melibatkan bot lah. Bot tak kisahlah, bot fiber ke, bot aluminium ke, ikut kesesuaian tempat yang mengalami banjir tu. Macam Madam ada mention tadi, bila banjir kan, banjir sekarang sejak 2-3 tahun ni kan banjir datang macam kita tak dijangka kan. Betul. Banjir tu. Jadi macam banyak kematian berlaku dekat zon merah semua benda tu kan. Contoh ada setengah negeri kan macam tahun lepas kawasan rumah dia orang macam first time berlaku banjir. Jadi macam dia orang mestilah dia orang pernah dengar pasal langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah kita bersedia sebelum hadapi banjir semua apa kan. Tapi sebab dia orang tak pernah jangka yang banjir tu akan jadi kat mereka. So macam walaupun dia orang dah dapat info tu lebih awal, macam mana kita nak mangsa-mangsa banjir tu nak tetapkan juga untuk dia orang kekal bersedia lah. Soalan dia Tuan Kamil, dia macam kan kita macam sudah diberi amaran, okey tempat anda akan banjir, lepas tu nanti adalah pasukan yang akan bantu pindahkan, tapi at the same time ada juga kawasan-kawasan yang macam dah penuh air dah. Jadi cara nak buat perpindahan tu dah susah. Masa dapat warning tu ramai orang tak nak pindah. Ramai orang macam tak ada pun. Sekali bangun pagi hujan banjir, dah kena pakai bot. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk macam apa orang kata, boleh ke kita paksa orang pindah, tapi kena keluar ataupun kalau mereka kata mereka nak stay kat rumah tu, kita tak boleh buat apa-apa. Macam mana tu Tuan Kamil? Okey, untuk cakap saya tak soalan tu memang ni untuk nak menyuruh orang awam ni keluar, dia banyak ni cakap memang ada ataupun ada ni, kita boleh mengarahkan ataupun menggunakan kuasa pihak Polis Diraja Malaysia untuk menggunakan kuasa untuk mengarahkan mangsa tadi keluar. Saya faham, kami faham mana kita yang kita kena utamakan. Memang kita tahu kalau kita tinggalkan rumah, kita takut mungkin kehilangan, kecurian dan sebagainya. Itu memang dah ada dalam dalam mindset rakyat Malaysia lah. Itu dia dah memang ni. Kita tak nafikan. Cuma kita memohon jasa baik rakyat Malaysia yang mengalami banjir. Kalau kita utama, kita kena tengok siapa yang ada dalam rumah tu dulu. Siapa yang perlu kita selamatkan dahulu. Jangan bila dah tiba air tiba-tiba naik, baru kita nak ni, air itu akan menyukarkan pasukan penyelamat untuk menyelamat. Itu yang perlu. Mana apa? Kalau kat dalam rumah tu ada keluarga emas, mak ayah yang tua, ada anak kecil, suami, ada isteri dan sebagainya. Keluarkan dulu dan maklumkan
siapa yang ada tinggal dekat tu. Itu mana dia, kita tahulah mana pasukan selamat dah alert, ada orang yang ni. Kita kena tahu. Makna kalau melibatkan tiba-tiba air naik secara mendadak lagi, mana orang yang ada dekat rumah tu dah tinggal seorang, makna dia boleh selamatkan diri dia. Dia tak perlu memikirkan ahli-ahli keluarga dia yang lain. Sebab dia dah tahu ahli keluarga dia telah diselamatkan oleh pasukan penyelamat di pusat pemindahan sementara. Mana kat situ, daripada satu dia punya keyakinan tu dah ada untuk dia menyelamatkan diri dia pula. Kita ni mana kalau air dapat bumbung, mana dia terpaksa ni, dia kena duduklah panjat atas bumbung dan sebagainya. Barulah pasukan penyelamat. Mana kita itu akan mengurangkan risiko kematian itu, Puan. Jadi Tuan Kamil, kalau misalnya Tuan Kamil pergi menyelamatkan keluarga kan, mesti kan kalau lah macam saya ingat masa yang kes banjir dekat Shah Alam tu kan, banyaklah orang kata live streaming kita tengok pasukan datang pergi diselamatkan. Dan memanglah kita menggalakkan supaya kita bawa diri lah. Maknanya mangsa-mangsa tu yang penting diri dulu selamat, betul tak? Tapi ada juga seperti Tuan Kamil kata, kita sayang nak tinggalkan barang-barang. Ada setengah-setengah barang tu kita perlu bawa. Macam kalau kita ada anak kecil, mestilah kita nak bawa pampers dia, kita nak bawa peralatan-peralatan dia, benda-benda tu kan. Jadi apakah limit barang yang kita boleh bawa bila kita diselamatkan oleh JPAM dan sebagainya? Ada tak? Macam saya perlu bawa beg ni kerana ni anak saya. Ada tak? Ataupun memang tak boleh bawa langsung? Okey, Puan. Pada untuk yang barang, yang pertama, apa yang cakap dia punya keperluan yang perlu dia ada, yang kita tahulah. Yang pertama, dokumen-dokumen penting lah. IC, ni sebagainya yang perlu kita ni, pasport dan sebagainya. Yang kedua, kalau ni kita tengok daripada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ada bayi, barang-barang dia ataupun makanan dia, susu dan sebagainya. Sebab bayi ni bukan semua susu. Memang kita tahu dekat pusat pemindahan ni akan disediakan susu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada bayi yang tidak sesuai dia punya ni. Mana barang yang keperluan ni, mana kita tengok kita nak selamatkan TB, nak selamatkan ni dah tak ada dah. Memang ni kalau kalau sempat naikkan tinggi, aras yang tinggi, atas rumah 2 tingkat ni mungkin selamatlah sebab dia boleh bawa naik ke atas. Tapi yang jenis rumah teres ni, makna kalau air dah paras cakap hampir bumbung, makna satu benda ni memang tak boleh buat apa-apa lah. Apa yang perlu barang ni, dokumen-dokumen penting perlu bawa keluar. Itu yang kita perlu selamatkan dulu. Kalau benda tu pun dah ni, kita tinggalkan. Yang penting kita selamatkan diri kita dulu. Itu yang ni. Sebab dokumen ni kita boleh pergi ke jabatan, kalau jabatan pendaftaran dan sebagainya, kita boleh dapat balik. Tapi nyawa ni hanya sekali je, kita tak boleh dapat balik. Mana kita kena tahu yang mana kita boleh ni. Kalau kita boleh capai dokumen-dokumen penting, IC, duit. Jadi tak ada halangan lah untuk mangsa-mangsa ni ada bawa beg sikit ke, tak ada halangan lah. Dia tak ada halangan apa. Janji jangan bawa peti ais masuk dalam kita kena tengok keadaan. Terbalik pun nanti. Dia kena bawa ni, tak ada masalah. Itu sebab pendahan kepada orang awam amat penting. Sebab tu Angkatan Pertahanan Awam sendiri selalu membuat program-program komuniti di pusat, di kawasan-kawasan, taman-taman yang cakap ada selalu kena banjir, kawasan hotspot. Biasa Angkatan Pertahanan Awam ni kita dah ada kawasan-kawasan hotspot yang selalu yang terkena musibah banjir ni. Mana kat situ kita akan buat, kita bagi penerangan kepada orang awam apa yang perlu dilakukan kalau banjir, buat persediaan awal. Kalau dengar amaran banjir, kita dah tahu monsun timur laut yang sekarang ni akan bermula pada bulan 10 sampailah bulan 3. Mana kat situ kita dah tahu, walaupun kita cakap ramalan ni kadang-kadang belum tentu tepat, tapi kita dah sentiasa siap sedia. Kebanyakan orang yang biasa kena banjir, Puan dan semua, dia orang dah tahu dah. Saya kan tertanya-tanyalah ketika banjir kan, macam tuan cakap tadi, orang sibuk selamatkan diri, selamatkan barang. Tapi kan macam mana pula dengan orang yang ada bela haiwan peliharaan macam kucing, haiwan ternak macam lembu ke kambing tu, siapa yang akan bertanggungjawab untuk selamatkan dia orang tu?
adakah JPAM ataupun badan-badan lain yang bertanggungjawab untuk selamatkan haiwan-haiwan macam ni? Okey, untuk bencana banjir, situasi bencana banjir ni dia tak kisah. Siapa-siapa boleh selamatkan, baik agensi bomba penyelamat, bomba penyelamat Malaysia, pertahanan awam, polis, rela dan sebagainya. Dia tak ada ni. Dia tak ada. Siapa yang ada di lokasi dia akan ni. Mana dia tak ada orang cakap dia nak pilih ni, dia nak pilih ni, tak ada. Istilah ni. Dengar banjir, operasi menyelamat, kita kena keluar. Apa benda yang cakap melibatkan nyawa yang hidup, kita cuba bawa keluar. Contoh, kalau contohlah biasa yang ni kita ni kenakan lembu. Kalau lembu ni kita, kalau ni biasa ni kita dah dia tarik keluar ataupun ni. Itu risiko. Kalau tak ni kita mana kita dah tak boleh nak buat apa, itu tiba-tiba air naik dengan laju, kita memang tak boleh nak buat apa. Yang kedua, kalau melibatkan cakap peliharaan peliharaan kucing ni biasanya ini kekerapan berlaku. Macam ni, kalau kucing dalam sangkar, sangkar yang tu ataupun dalam carrier tu, ada carrier, kita akan masuk dalam carrier, kita akan selamatkan bersama-sama. Mana dia jadi barang untuk diselamatkan. Cuma kucing ni kita tak galakkan untuk letak di pusat pemindahan. Sebab dekat pusat pemindahan ni dia melibatkan semua bangsa. Sebab kita tak tahu, dekat situ kita tak tahu, ada kadang-kadang ada mangsa yang allergic dengan bau kucing, bulu kucing. Mana kita boleh selamatkan, cuma tadi pada owner kucing tadi cuba letakkan tempat yang selamat. Mungkin pergi rumah saudara dan sebagainya. Itu dia punya ni. Mana untuk proses binatang ni memang apa yang benda hidup kami cuba selamatkan. Dia tak ada istilah siapa yang perlu, siapa yang agensi mana yang perlu ambil ke, dia tak ada istilah tu. Yang mana sampai dulu, yang mana selamatkan dulu. Tak kisahlah berapa banyak dia nak ni, tak ada masalah. Janji mangsa dah ni selamat. Itu dia. Jika kucing tu dah duduk atas bumbung dan sebagainya, mana kita declare dia selamat. Mana susah. Kita tengok kalau dalam sangkar ataupun kucing peliharaan yang cakap jinak dan sebagainya, kita boleh masukkan dalam kereta, kita bawa dia bersama-sama dengan owner dia ke tempat yang selamat. Tuan, saya ada soalan. Macam Tuan cakap tadi, bila kita bawa kucing pergi dekat pusat pemindahan sebab macam tak sesuai sebab mesti ramai mangsa banjir yang dekat situ. So mungkin ada ke pusat perlindungan khas untuk kucing-kucing yang diselamatkan? Okey, kalau untuk waktu-waktu macam ni banjir, kita tak ada sediakan pusat-pusat untuk binatang-binatang. Kita galakkan lebih kepada hantar kepada rumah saudara yang berdekatan, ataupun cakap pergilah ke klinik-klinik yang cakap sekarang klinik-klinik pun kita dah tahu ada hotel kucing dan sebagainya. Tapi kami galakkan hantar kepada cakap rumah-rumah ataupun jiran-jiran yang berdekatan. Mana tak ada tempat khas yang untuk kucing-kucing ni, tak ada. Itu dia. Macam haiwan liar, Tuan, macam contoh haiwan liar yang berjalan masa banjir, adakah dia juga akan diselamatkan? Macam Tuan cakap tadi, Tuan mungkin akan pindahkan ke rumah yang yang tidak terjejas dengan banjir. So macam mana dengan binatang liar? Contohnya binatang liar tu macam mungkin tapir, Okey, kita kena tengok kalau benda tu, kalau satu binatang tu kalau tak membahayakan ataupun ni, kita akan selamatkan ataupun ni. Kalau macam ular, itu memang dah habitat dia. Dia akan ni, dia pandai hidup ini. Mana memang susah. Mana contoh kalau tapi kalau kita boleh selamatkan, kita selamatkan. Ini tempat binatang yang sesuai. Walaupun kita tahu pasti, tapi pun kita boleh kita binatang yang berbahaya juga. Mana kita kena tahu kaedah lah macam mana untuk menyelamatkan tapi itu contohlah kita bagi. Tak kisahlah. Itu kita kena tahu kaedah dia dan cara dia ni. Kalau biasa yang kita jumpa ular. Ular memang itu dah ni dalam air dia boleh hidup, dekat ni pun dia boleh hidup. Dia tak ada masalah. Mana kita biar kan. Kita pun nak tangkap ular tu nak buat apa kan. Mana kita kena tengok. Dan kita kena menilai. Mana saya sebagai operasi ni, saya kena menilai
sesuatu bencana, sesuatu kes yang perlu kami kendalikan. Sebelum saya mengarahkan anak-anak buah saya untuk membuat operasi penyelamat. Mana kita kena tahu kebiasaan yang kalau benda-benda ini cakap binatang ternakan, lembu, kambing, kerbau. Kita ni memang cakap kalau dia tenggelam dia akan lemah, dia akan mati. Kalau kita tengok spesies ni, kalau tapi pun kalau ni dia boleh berenang, okey, tak ada masalah. Dia bunyi. Kalau kita contoh kucing, memang kita tahu kucing boleh cakap berenang, dia bunyi, tak ada masalah. Tapi kita tengok dia bersama siapa. Dia mungkin kucing tu harga mahal. Kalau dia berada bersama-sama dengan mangsa tadi, kita selamatkan. Kita jangan tinggalkan. Takut kita akan jadi isu kemudian hari. Itu dia. Saya nak jemputlah partisipan yang berminat nak tanya soalan kepada Tuan Kamil. Bolehlah buka kamera dan mic untuk bertanya tentang topik kita hari ini, iaitu peluang untuk menjadi sukarelawan di dalam relief program. Jadi untuk pengetahuan semua, relief program ni merupakan satu program menyelamat program menyelamat di dalam keadaan banjir atau tanah runtuh dan kejadian-kejadian semula jadilah ya. Dalam perkara-perkara ini yang tadi sudah Tuan Kamil terangkan, kita juga boleh mengambil inisiatif untuk bersama mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Kita pun tak sangka sukarelawan ramai tapi kita juga tidak tahu kalau mereka semua itu aktif. Jadi tidak salah kalau kita ingin menawarkan khidmat sukarelawan kita dari semasa ke semasa, kerana sukarelawan ni dia mengikut orang kata keberadaan kita jugalah. Kadang-kadang dipanggil tapi tidak available pula. Betul tak Tuan Kamil? Jadi sebenarnya memang sangat digalakkan kita mendaftar. Jadi boleh membantu pihak-pihak penyelamat seperti JPAM dan sebagainya di dalam operasi-operasi menyelamat yang telah diterangkan oleh Tuan Kamil tadi. So kita nak jemputlah siapa yang mempunyai soalan boleh angkat tangan atau boleh buka kamera dan ada. Alright. Okey. Izwani memang ramai. Yes. Hello Izwani, come. Hello, hi. Nama saya Izwani. Okey. Amboi, suara seraknya macam Ella dah. Okey, Assalamualaikum Cik Kamil. Tuan Kamil. Okey, soalan saya macam ni. Saya tak ada peluang tahu untuk jadi volunteer sebab area rumah saya memang bukanlah tak pernah banjir tapi tak pernah banjir yang sampai tahap perlukan volunteer macam tu. So that ada ke cara lain yang saya boleh tolong diorang? Macam yang saya tahu, saya mungkin boleh bantu diorang dari segi kewangan, macam banyakkan organisasi yang diorang bagi link lah untuk kita bagi bantuan kewangan kan. Atau ada lain ke Cik? Satu ya. Okey, untuk yang ni tadi soalan Zuan ni tentang kita nak volunteer untuk macam mana? Ada volunteer yang Zuan ni cakap tadi ada dua. Satu daripada segi kewangan dan daripada tenaga. Ada volunteer yang boleh bagi pada segi tenaga. Ada satu volunteer akan bagi dari segi kewangan. Untuk yang kewangan ni, kalau kita ni kita kena tahu. Kita kena tahu agensi ataupun jawatan ni. Daripada Pertahanan Awam pun dia ada yang cakap buat satu program kalau banjir dia akan buka pusat pengumpulan barang-barang. Kat situ dia ada terima cakap barang-barang terpakai, makanan dan sebagainya, barang mentah, dan ada kewangan. Tapi daripada segi kewangan ni kita memang kuranglah kita menggalakkan orang-orang hantar daripada segi bahan mentah. Sebab kita tahu kalau melibatkan kewangan dengan agensi ni dia akan jadi satu isu yang lain. Okey, kalau contoh yang saya bagi tahu saya juga untuk yang ni sebelum ni UiTM pernah terlibat, saya pernah involve benda-benda macam ni. Itu atas kita kepercayaan sebab saya antara satu Jurulatih ni dah merupakan staff UiTM juga. Dan salah seorang staff sambilan UiTM
Mana kita atas dasar kepercayaan untuk melibatkan kewangan. Kita boleh terus bagi. Kita kena tengok saluran mana yang perlu kita bagikan kewangan. Untuk itu kewangan memang cakap satu benda perkara yang sensitif, takut tak sampai. Takut kewangan tu, bantuan tu tak sampai. Itu sebab kita menggalakkan masyarakat ni beli bahan-bahan mentah, terutama kita tengok kalau pampers, bahan-bahan lain, keperluan lain, pampers, bahan beras dan sebagainya bahan yang lain, yang mudah cakap yang lambat luput dia punya ni, susu. Kita tengok itu sebab kita menggalakkan perkara-perkara macam tu beli. Sebab tu yang pentingnya atur gerak ataupun dia punya ni berurusan dengan negeri yang Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada. Lepas tu kita kena kolaborasi dengan negeri yang mengalami banjir. Apa keperluan? Jadi kalau misalnya kita nak menderma dari segi kewangan dan barang-barang asas ni, kita tak bolehlah hantar ke JPAM. Kita kena kontak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Dia biasa dia akan ada juga jabatan yang akan menerima ni. Sebab walaupun kita tahu Jabatan Kebajikan Masyarakat dia dah memang ada bahan tu. Cuma kalau kita nak bagi bahan apa, tak ada masalah. Memang kita tahu kalau menyebabkan banjir, keperluan masyarakat ni kita dah tahu siapa yang ni, mana JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia Angkatan Pertahanan ni dia hanya mengelola, mengurus dan menghantar. Kalau ni perlukan bantuan menghantar, dia boleh. Kalau kan kita pernah dengar macam NGO kan, aktivis-aktivis juga kan, dia orang juga agak macam apa dipanggil tu, mercy ada mercy pun ada. Jadi kalau misalnya ada NGO ni, ada ke kerjasama sekali dengan jabatan-jabatan kerajaan seperti JPAM dan sebagainya? Ada Puan. Ada tak ada masalah. Kalau ini kita baru ni kita dengan banjir, kita berlibat dengan MAPIN. MAPIN kan kita terlibat. Sebab satu lagi MAPIN dah merupakan satu badan NGO lah. Ambil badan atau NGO, kita dah tahu, dan dia merupakan salah satu pasukan SEDET. SEDET ni merupakan Civil Defence Emergency Response Team. Maknanya kalau dia dah tubuhkan SEDET Pertahanan Awam, lagi mudah dia untuk kolaborasi bersama kami. Mana kita dah tahu dia nak perlukan, dia ada barang. Okey, dia ada barang, dia ada kewangan apa sebagainya, dia ada lepas dia barang mentah, dia tak ada dari segi logistik lah, lori dan sebagainya. Makna dia Sambutan Awam, habis tadi Sambutan Awam akan bergabung untuk menghantar ke lokasi banjir. Mana kita kena tengok kaedah dan cara bagaimana kita nak ni. Kita tahu Mafid tadi dia banyak sumber-sumber daripada segi kewangan dan sebagainya dia kukuh. Kita tahu tak nafikan. Mana dia sediakan barang, mungkin logistik untuk bawa barang tu ke Pantai Timur. Contoh yang kita bagi tak ada. Pakailah logistik pertahanan awam. Sebab apa kita boleh guna pakai? Sebab dia merupakan salah satu pasukan cakap pertahanan awam lah. Emergency Response Team. Dia merupakan salah satu. Dia dah dilantik, dia punya CEO ke, dia punya fungsi dah dilantik sebagai pegawai di Angkatan Pertahanan Awam. Itu dia kena ni. Mana kolaborasi antara MAPIN dengan contoh MAPIN dan Pertahanan Awam mudah. Itu dia. Okey, menjawab soalan Izwani Thank you Izwani. Sangat menjawab. Terima kasih. Okey, next kita ada Atika. Atika, kami Atika. Assalamualaikum Tuan Kamil, saya Atika. Saya nak tanya satu soalan. Macam untuk kita jadi seorang volunteer tu, kita of course dapat banyak pengalaman. Tapi akan ada juga risiko. Contoh macam banjir ke, kadang-kadang ada situasi-situasi cemas macam ada haiwan berbisa ke. Sometimes sebagai volunteer, macam first volunteer kan kita macam cemas, macam takut. Okey Atika, mana kita tahu risiko seorang penyelamat. Bencana banjir merupakan satu orang cakap yang melibatkan risiko high risk, benda yang tinggi, risiko yang tinggi. Mana kita tahu kaedah dia macam mana kita nak ni. Okay, kalau contoh yang saya cakap tadi, kalau banjir ni dia akan melibatkan hujan lebat, ribut dan sebagainya, ada pokok tumbang. Saya sendiri pernah mengalami, pengalaman saya lah, kalau banjir ni, kalau ni, kes ni, dekat Melaka
saya terlibat dengan kes pokok tombang. Daripada sebab ribut ataupun taufan. Puting beliung, taufan pula. Puting beliung. Okey. Melibatkan banyak kes pokok tombang. Okey. Apa yang saya kena, saya tak nak cerita orang lain, pengalaman diri saya kecederaan, patah hidung perempuan. Patah hidung sebab pokok kan. Kita potong pokok, mana dia punya serpihan tu dah mengenai muka lah, bahagian muka. Mana walaupun kita pakai PPE, pakai apa ni, tapi kecederaan tu kita cakap leka ataupun ambil mudah, itu akan risiko akan berlaku. Okey, mana kalau kes ni cakap, kalau untuk pertahanan awam itu sendiri, kami ni perlu mempelajari semua sekali. Walaupun kita tahu ada satu ni, kalau dia cakap kalau dia tangkap ular, tak ada. Dekat pertahanan awam, dialah perlu belajar pertolongan cemas, dialah perlu belajar melawan kebakaran, semua sekali apa yang ada di pertahanan awam dia perlu tahu. Sebab kita tak tahu situasi itu bila-bila akan dia punya ni. Okey, makna daripada ni kita memang akan training khusus, bukan khusus 3 hari 2 malam saja, dia akan hantar khusus di tempat lain, banyak khusus. Dekat pertahanan awam, segala khusus yang kami buat, kalau telah menjadi anggota pertahanan awam secara percuma puan. Tapi untuk yang ni, kalau menyertai Angkatan Pertahanan Awam ataupun ni khusus yang ni, kita akan beri ilmu secara percuma di pusat-pusat latihan. Cuma kami memerlukan masa dan ruang ke lapangan untuk mengikuti kursus tersebut. Itu dia. Makna dia tak ada yang cakap istilah, cakap tak perlu mengenalikan ni sebab kita tak tahu. Tak ada. Dekat pertahanan awam kami kena mempelajari semua perkara untuk mengelakkan kekurangan untuk skill lah. Itu kalau sesuatu bencana berlaku. Itu dia. Atika ada terjawab tak Atika yang ni? Terjawab. Saya dengar. Terima kasih Tuan Kamil. Thank you Atika. Kamil Izian. Saya. Hello. Assalamualaikum Tuan Kamil. Assalamualaikum Madam. Okay, Tuan Kamil. Berdasarkan pengalaman yang pernah dihadapi lah, lagi satu ada pernah berlaku satu kes di mana bot anggota penyelamat tersekat nak pergi menyelamat di rumah mangsa. Sebabkan air tu dah tinggi, ada beberapa kereta yang tenggelam. Jadi bot tu tersangkut dekat bumbung kereta. Dia tak boleh nak pergi dekat rumah mangsa tu. Air dah dalam paras bahaya. Saya nak tahu apa tindakan yang perlu dilakukan oleh mangsa dan juga penyelamat tu sendiri. Ikhtiar yang kena buat sebab air dah paras bahaya, nak pergi dalam air tu macam berisiko. Jadi apa tindakan yang sewajarnya? Okey, saya nak tanya, mana dalam bot tu ada mangsa ataupun tak, ataupun hanya pasukan penyelamat? Mangsa masih di rumah mangsa, anggota penyelamat di atas bot. Jadi yang terhalang di tengah-tengahnya tu ada bumbung kereta, bot tak boleh nak pergi dekat rumah mangsa. Macam tu. Okey. Terima kasih. Saya cuba Sama-sama. jawab. Okey. Untuk yang ni kita tahu, yang pertama, mangsa ni dia macam mana tu saya kata tadi, kita kena tahu kalau amaran akan dikeluarkan, kita dah sentiasa ni melalui radio dan sebagainya dah akan ini. Kalau boleh, kalau melibatkan mangsa, warga rumah dan sebagainya, kita boleh keluarkan di awal. Sebelum, itu sebab kesedaran orang awam tentang banjir ni ataupun arahan untuk keluar ke pusat pemindahan kena tinggi. Benda ni kalau perkara macam ni berlaku macam soalan parti tadi, dia akan menyukarkan pasukan penyelamat lah. Okay. Kalau saya cakap tadi, kalau dia tinggal seorang-seorang, mungkin dia boleh duduk atas bumbung, panjatkan bumbung sebagainya. Tempat yang ni. Kalau contoh, kalau melibatkan warga emas yang tak boleh bangun terbaring, itu akan mendatangkan risiko dan boleh mendatangkan kemarahan masyarakat kepada pasukan penyelamat. Sebab tu kami daripada semua agensi penyelamat sentiasa memberi penerangan daripada melalui media sosial, saluran-saluran yang ada di Malaysia ni, melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu sendiri, kita dah selalu bagi melalui radio, televisyen, penerangan tentang bahaya ni kalau tak keluar atau mengingkari arahan untuk berpindah. Itu kita punya ni.
Ada soalan Fatin tadi, kalau enjin boat tersangkut. Okey, mana enjin boat ni? Kalau kita tahu, kalau dia enjin boat ni tersangkut, dia tak ada masalah. Dia boleh reverse, dia boleh ni. Dia tak ada masalah ni sangat. Sebab enjin boat ni dia kalau guna, dia guna propeller macam kipas tu je. Okey, dia ni. Kecuali kalau dia langgar ni, dia tersangkut, itu dia ni. Mana kalau enjin boat ni, satu dia boleh diangkat. Dia boleh angkat, dia tak ada. Cuma untuk pengendali bot, kita panggil orang pilot juragan lah. Kalau ni juragan bot ni, dia kena tahulah. Sebab tu untuk yang bawa bot, bukan semua orang boleh bawa bot untuk Fatin. Orang yang ada pengetahuan, orang yang ada ilmu, yang ada khusus, yang selalu involve untuk aktiviti ni, dia akan ni. Dia tahu cara bagaimana dan kaedah untuk mengendalikan situasi tersangkut ni. Itu dia. Itu sebab dalam satu bot ni, dalam satu bot penyelamat, dia akan ada satu juragan bot dan satu cakap pandu arah, tunjuk arah. Orang yang duduk depan tu dia akan tengok. Dan biasanya kalau satu kawasan, kita macam saya ni dah kena tahu, alert lah. Kawasan yang banjir ni kita dah tahu mana letaknya tiang api, mana letaknya pagar-pagar, kita dah tahu walaupun air tu dah tinggi. Kalau kita tengok bot ni, pemandu bot ni dia kena alert. Kalau kita tengok tiang tu berdiri straight kan, mana kita itu mungkin ada longkang. Tiang-tiang mungkin ada longkang atau parit sebagainya. Mana kita ambil ke kanan ataupun ke kiri. Kita kita kena alert dengan kawasan. Sebab tu suatu ni kita selalu kena buat lawatan, kita kena satu buat tinjauan ataupun buat satu program di kawasan-kawasan yang kekerapan berlaku banjir, supaya kita tahu selok-belok kawasan tersebut. Biasa kalau cakap, kalau air dah paras bumbu kita, dah lebih paras bumbu kita tu, untuk bot lalu ni insya-Allah tak ada masalah sangkut. Sebab kita tahu dia boleh cakap, kalau enjin bot ni dia biasa dia tak akan dikunci, dia akan terbuka. Maknanya kalau dia terlanggar satu, enjin tu akan naik. Dia akan naik, dia tak kunci. Ini ilmu jugalah. Ilmu baru ni. Sebab tu kalau bot ni terlanggar satu benda, enjin tu akan naik. Sebab dia tak kunci enjin tu. Kalau dia kunci, dia akan start. Dia kalau tak kunci, dia akan enjin tu akan naik. Mana dia ni? Mana kita tahu kita dah terlanggar. Ni kebiasaan. Kita kena tengoklah. Kalau air tu deras, kita kena tengok situasi pula lah macam mana. Itu sebab tu kita kena tahu situasi tempat tu macam mana. Itu yang penting. Okey. Menjawab soalan Izian Terima kasih Tuan Kamil. Okey, kita ada lagi satu soalan sebelum kita boleh wrap up the session Farzana. Farzana. Hello, Assalamualaikum Tuan Kamil. Waalaikumsalam. Sihat Saya dah macam masuk program ni, macam masuk koko balik. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya pandangan Tuan. Andai katalah macam Tuan bayangkanlah yang Tuan ni macam Perdana Menteri ataupun saya selalu bayangan tu. Apa jabatan. Tahu bayang. Apa idea Tuan yang Tuan macam nak recommendkan dekat anak-anak buah Tuan untuk kurangkan masalah banjir ni? Contoh macam Tuan nak bina sistem yang baru ke, macam mana tu? Satu cakap di luar bidang kotak saya ni. Kan? Tapi tak apalah, pandangan tak bayangkan soalan ni. Pandangan peribadi saya ataupun ni, kalau kalau kita ni, kita tahu mana kita kena, sebelum kita membuat sesuatu perkara ataupun satu projek ataupun sebagainya, kita kena tahu menilai kawasan yang kita nak buat tu. Dia punya satu lagi, kita kena tengok ada kawasan tadahan, ada kawasan tadahan banjir. Sebab kita kalau kita tengok kekurangan kawasan tadahan banjir ni, kita tahu nak buat satu kawasan tadahan banjir ni bukan satu kerja yang mudah. Okey, mana kita kena tahulah macam mana kita nak buat ni. Kita kalau banjir, air ni nak lalu ke mana. Kadang-kadang kita tengok daripada sebelah sini, air ni dia akan, contoh rumah bawah dalam buat, tiba-tiba
buat rumah atas, mana kawasan perumahan atas, air tu akan lalu dekat bawah. Mana benda tu akan, orang bawah akan mengalami banjir. Mana kita kena tengok, ada tak solusi lain yang perlukan satu tempat tu tak ada kawasan tadaan air. Mana dalam satu taman ataupun satu kawasan ada ruang ataupun tempat untuk tadaan air. Mana air yang berlaku terus ke kawasan tadahan. Itu yang ni lah, lebih kepada tempat di mana tu air tu nak pergi sendiri. Nak pergi salur kat mana? Rumah orang. Nak pergi ni. Mana kita kena ada satu tempat, satu kawasan yang besar untuk kita buat kawasan tadahan air. Kalau kita tengoklah, benda tu memang satu perkara yang kita cakap sekarang telah dibina dalam proses pembinaan, tapi memakan masa yang lama untuk daerah dari Melaka lah yang saya tadi ingat. Dia membuat kawasan tadaan banjir, mana air segala banjir tu dia akan pergi dekat kawasan tu. Mana kita kena tahu lah daripada segi peparitan, daripada segi dia punya penerimaan, longkang tu kecil ke besar, mana kita kena tahu. Kadang-kadang air di taman, air yang turun daripada kawasan perumahan atas ni besar. Sampai dekat penghujung dia jadi kecil. Sebab rumah yang di bawah, taman yang di bawah, yang terdahulu, dia dah buat asal kecil. Maknanya kat situ, daripada pihak yang seterusnya nak buat ni, kita kena tahulah. Kita kena tahu dia punya, kalau cakap jiran kita punya sistem peparitan. Itu dia punya ni lah. Mana kalau saya lah, saya lebih kan masukkan sebagai yang cakap, kalau dilantik sebagai Perdana Menteri ni, kawasan tadaan air lah saya ni. Walaupun saya cakap mak tanda ke sebagai semua dah ni, tapi kalau itu yang dalam ni. Mana kita kena cari satu kawasan yang besar, yang luas, boleh menampung jumlah air yang ada. Itu dia punya. Mana saya tak ada nak cakap nak buat apa nak ni, tapi saya memang minta itulah paling mudah kita buat kawasan tadaan air, penerimaan air. Mana semua air akan di situ. Dalam masa sama nanti bila air tak ada, kita boleh guna pakai air itu untuk masyarakat. Itu dia. Itu atas pandangan peribadi saya lah. Kalau kita tengok saya dah terlibat banjir, dah terlibat dengan musyarat dan sebagainya, kita tengok kalau ni, itu selalu masalah peparitan. Kalau orang terdahulu dia punya parit kecil, orang yang sekarang dia buat besar, air hujan daripada atas, penerimaan orang bawah. Itu yang biasa orang lama ni kena banjir ni. Itu yang risiko-risiko ni. Ada soalan lagi tak ada? Boleh. Bolehlah kita. Macam mana? Siapa tu? Tanya boleh. Boleh. Silakan. Tuan Kamil, saya ada baca kalau macam kita time hujan kita boleh cari tempat perlindungan macam atas atap atau atas pokok. Tapi saya juga ada baca kawasan pokok yang kita kena elakkan sebab macam haiwan liar naik atas tu macam ular semua. Betul. Apa pendapat Tuan Kamil? Okey, saya itu pilihan atas pokok, atas ni bumbung tu dah memang terutamanya atas pokok. Okey, kita takut satu yang Baki cakap tadi, ular. Ular sawa ni biasa yang akan duduk atas ni, atas pokok. Kebiasaannya. Untuk yang ni, pada pandangan saya, kalau ni kita kalau boleh elak, kita elak dulu. Kalau tak ada pilihan atas pokok, ya dia tinggal kita naik lah. Kebanyakan biasa atas bumbung ni dah biasalah. Kita kena tengok juga, kita sebelum kita nak ni, kita kena cepat menilai risiko ni kat mana. Itu saya cakap, kalau itulah kaedah, itulah ada yang ada tu untuk kita selamatkan diri, naiklah. Ular ni kalau contohnya saya bagi ular ni kalau kita tak mengancam dia, tak provok pada dia tak akan datang pada kita. Mana kita kacau itu dia cakap ular sawa lah untuk ni. Mana kat situ kalau situasi tu berlaku, itu dia pilihan dia, duduk je lah situ. Kita ni, mana kita kena ni, jangan, memang kita risau bahaya ni ular. Saya tadi ular tu kalau ni dia akan, ular ni kalau dia sejuk, kita tahu dia ular ni dah sejuk, dia akan duduk senyap, dia tak ada kacau apa-apa. Dia duduklah atas pokok berlilit, tak ada ni. Tapi janganlah kita, kalau dia ada dekat pangkal pokok ataupun dekat dia punya tempat yang dia, kau nak pergi situ, itu tempat kita
Itu tak ada masalah, itu cik bukan tanggung masalah. masalah. Itu kita mencari masalah. Mana kita kena tahu, kita kena ni. Mana kalau dia dekat jauh, dekat dia duduk dekat ni pucuk ke apa ke sebagainya ni kat ranting-ranting yang jauh daripada kita, selamat kita boleh. Tapi kalau ni, itu kalau tak ada pilihan bolehlah. Kalau ada pilihan kita pergi tempat lain. Tadi tuan kami ada sebutkan macam kalau kita kalau tangkap ular-ular ni dia ada setelah simpan beberapa, lepas tu kita lepaskan dia dekat beberapa tempat yang terpilih lah. Jadi kalau tempat-tempat yang terpilih ni adakah tempat-tempat seperti hutan simpan, hutan rekreasi, tempat-tempat orang beriadah atau hutan yang bagaimana tu. Saya baru je balik Bukit Beruang, saya pun terfikir macam serius lah kan. Kita sama juga, kita menilai juga risiko tu kan. Mana kita tak adalah hak buang ni, mana kita pada manusia. Yang mana tak adalah kata ni, mana kita rasa tempat tu selamat, jarang digunakan oleh ni masyarakat, kita akan ni. Mana kat situ kita akan buang. Mana kita tengoklah ada kat mana kita nak menilai buang ular tu. Okey, kalau tempat macam Puan cakap rekreasi, hutan Bukit Beruang dan tak adalah kita nak buang itu. Sebab kita tahu, kecuali kalau ular tu memang sedia ada kat situ, lain. Memang dalam hutan memang ada ular. Kita itu habitat dia, tempat dia. Memang kita tak nafikan. Maksudnya cuma kami sebagai pengamat memang akan lepaskan ke hutan-hutan simpan tebal lah. Kita yang jauh daripada manusia ataupun jauh daripada orang. Okey, kita pun dah sampailah ke penghujung program ni Tuan Kamil. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bertanya soalan. Nampak ya, kita punya topik kali ni memang mengundang banyak minat banyak minat. So memang saya pun sebenarnya teringin juga nak daftar tu, tapi saya fikir pasal kursus tu jadi saya macam aduh takut nanti kalau dia suruh kalau saya kena lari naik gunung ke bukit tak apalah. Dia tak ada masalah kalau macam pihak Puan daripada fakulti Puan nak buat program sehari, nak datang melawat dekat Angkatan Pertahanan Awam, boleh, kami terima je. Hantar surat pada Angkatan Pertahanan Awam, pengarah Angkatan Pertahanan Awam di Melaka, buat surat. Nanti kita akan aturkan aktiviti. Boleh. Lepas tu kita akan boleh tangkap ular. Tapi mana kita kalau tapi maksudnya kalau misal kita nak follow sebagai anggota sukarelawan rasmi yang seperti tuan kami cakap tadi, kita tetaplah kena berdaftar kan. Dia bukanlah macam ni ada banjir ni, saya nak bawa lah student saya, tiba-tiba tak boleh lah kan. Mana kalau macam tu dia tak ada masalah Puan. Kami boleh minta bantuan kepada cakap pelajar-pelajar yang sebab dia merupakan satu kerajaan juga dan dia tenaga kerja yang mudah sebab pelajar ni dah duduk waktu ni. Satu, kami perlu mendapatkan kelulusan surat ataupun dengan siapa kami nak berhubungi untuk dapatkan kelulusan sebab kita tahu nak bawa pelajar ke satu tempat ni bukan mudah, perkara yang mudah. Ada isu-isu keselamatan dan sebagainya kan. Tapi kita boleh bawa sebab volunteer ni lebih kepada selepas pasca banjir. Waktu pasca banjir nak buat mengemas, angkat ni kita tahu mana tenaga kerja kat situ yang akan diperlukan. Boleh tak menyertai pertahanan awam pun tak ada masalah. Cuma kalau ni kita minta bantuan, bolehlah menyertai itu, tak ada masalah. Kalau menyertai pertahanan awam lagi baik. Itu Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Kamil dan semua peserta. Okey, kita akan wrap up session kepada moderator dulu. Okey. Saya tertariklah dengan apa yang semua tadi Tuan Kamil dah bahaskan dan ceritakan tentang mengenai sukarelawan, keselamatan tu semua kan. Dengan ini dapatlah saya simpulkan bahawasanya aktiviti sukarelawan ni sedikit sebanyak dapat membantu kita sebagai belia untuk meningkatkan jati diri kita lah, confidence kita kan, kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat, belajar untuk menjadi pemimpin kepada pasukan. So sukarelawan ni baguslah untuk warga belia
kita ni untuk join project. Betul tu Syahada. Sebab apa yang saya dapat simpulkan ni, menjadi sukarelawan tidaklah mudah sebab kita perlu bersiap sedia untuk menghadapi banjir macam tuan. Perlu bersedia siang dan malam untuk mendapat panggilan untuk menyelamatkan mangsa banjir. Macam yang tuan beritahu tadi, ada banyak tempat yang kita boleh volunteer, termasuklah JPAM, tapi kita perlulah melalui prosedur-prosedur tertentu kalau kita nak masuk as a volunteer. Tetapi benda yang perlu kita ingat adalah kalau kita nak jadi volunteer, itu adalah diri kita sendiri yang nak, dan paling penting macam tuan cakap, kita kena ada kesihatan fizikal yang kuat lah untuk menyertai volunteer. Betul tak Nazira? Betul. Takkan dia orang je cakap kan, saya pun nak cakap juga. Apa yang saya dapat simpulkan, saya dapat tahu macam mana prosedur-prosedur, macam ingatkan hantar makanan je macam tu, mesti ada macam kena ada surat, kena ada ini, ada itu, macam banyak prosedur yang kita boleh tempuh. Okey, dan apa yang saya boleh tahu, bukan macam kan ada orang kata ni lambat sampai lah. Diorang saya dapat tahu diorang macam ikut hotspot tertentu untuk sesebuah kawasan. Saya nak jual pantun dekat tuan and semua orang. Siapa nak beli, saya boleh jualkan. Okay, saya mula ya? Okay. Dayung sampan ke tepi bangunan. Masak ramen atas tampan. Terima kasih tuan atas pengalaman yang disampaikan. Saya akan simpan dalam ingatan. Okey, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Kamil kerana sudi berkongsi dengan kami banyak ilmu dan pengalaman Tuan sepanjang menjadi anggota APM ni. Dan terima kasih juga kepada Tuan sebab sudi luangkan masa dengan kami pada hari Sabtu ni, yang sepatutnya Tuan cuti pagi-pagi dah masuk Zoom dengan kita orang semua untuk share apa yang Tuan ada dengan kita semua. Jadi dengan akhirnya ucapan Nazirah tu, maka selesai kita punya sesi wrap up untuk program kita pagi ni. Jadi sebelum kita tamatkan, minta Tuan berikan sepatah dua kata nasihat atau sedikit pesanan tentang program pesanan sukarela ni kepada pelajar-pelajar saya. Okey, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada terutama kepada Puan dan pelajar-pelajar yang sudi jemput saya lah. Nak cakap ni, saya pun saya cakap, saya ni kadang-kadang tengok anak buah juga lah, kita memudahkan kerja orang kan. Nazira, awalnya Nazira call saya ingat pelajar saya yang Koko yang ni, saya pun tak perasan, tak tengok lah dia call melalui Telegram tu kan, dia punya tu. Okey, tapi saya tanyalah ni sebab semester 3 saya ni buat sulam, Puan, dia sama, dia macam lebih kurang macam ya ke? Saya ingat dia orang punya ni, okey, boleh nanti saya ni boleh jadi speaker. Okey. Tapi okey so far? Okey bila tanya dia mana telefon saya tu, saya tanya budak semester saya tak telefon Puan. Tapi bila saya cek lah, tu saya mesej dia. Saya ingat Tuan ingat saya. Saya bukan ni sebab dia dah ramai anak buah ni, dah ramai, kita pun setuju. Bila saya ni jenis kalau orang minta tolong, kalau ada ke lapangan, ada ni kena dengan saya punya ni, insya-Allah tak ada masalah Puan. Boleh kami bantu ni, saya bantu, tak ada masalah. Cuma dia cakap program ni memang satu program yang baik. Sebab sebelum alhamdulillah, terima kasih. Memang satu pendedahan kepada umum. Saya pun terkejut juga tengok participant sampai 60 lebih ni. Jarang saya buat kelas online masa zaman Covid pun tak ada ramai macam ni buat. Ya ke? Good job guys. Saya terkejut ni kan, tapi bukan ni, kadang-kadang daripada kawan-kawan ni jenis, InsyaAllah lah kalau siapa minta tolong saya,
daripada segi nak bagi ni, daripada segi kewangan ni tak ada lah puan, tak mak saya pun tak apa ni kan, tapi daripada segi ilmu, pengalaman ataupun ni, insya-Allah untuk berkongsi ni saya boleh ni, tak ada masalah. Mudah kalau kena dengan pada waktu dia ataupun ni. Saya cakap tadi program ni memang satu program yang baik. Saya bila dengan volunteer ni banyak saya boleh hujahkan, banyak boleh saya berkongsi pandangan. Cuma kita berbalik pada diri kita baliklah. Adakah kita bersedia untuk menjadi volunteer? Itu dia. Tak semua dia. Macam contoh kita akan ni volunteer ni, walaupun bagi pihak kami ni ada allowance, ada apa, kadang-kadang dia ada limit had penerimaan dia. Okey. Kebanyakan saya tengok volunteer yang ada di Angkatan Pertahanan Awam di Sendi ni, keseronokan dia bila saya tanya pendapat dia saja sembang kosong, keseronokan dia bila dia membantu manusia. Ucapan terima kasih cukup dan memberi satu nafas baru pada dia untuk lebih menyelamat, untuk lebih nak berbakti. Itu dia punya. Keseronokan tu memang satu. Dalam masa sama kita jaga kita punya keselamatan. Macam mana kita nak jaga keselamatan kita, kita kena tahulah adalah ilmu-ilmu yang perlu. Bukan kita main terus tergejar je. Sebelum menyertai kita perlu ada ilmu. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Apa kaedah kalau kita berlaku ni kena. Terutama pada kawan-kawan kita sekeliling. Itu kita yang mana kalau ni benda-benda macam ni, keseronokan membantu manusia yang lain akan memberi kepuasan pada diri saya dan semua. Itu contoh kalau sajalah kita ni. Kalau saya rasa pendapat yang sama tu pada tuan-tuan dan perempuan sekali yang terlibat dalam webinar. Okey, mana kat sini kita kena tahu mana teruskan program macam ni. Jangan setakat macam ni saja, cuba sertai, cuba carilah saluran-saluran untuk membantu masyarakat atau mangsa-mangsa yang mengalami banjir. Dia banyak proses, banyak kaedah, banyak cara untuk kita bantu. Yang pertama daripada segi kewangan, membantu daripada segi tenaga. Tenaga. Itu dia. Mana kita apa ni, macam mana kita nak ni. Mana kalau tu kena melalui, kalau ni kena pergilah hubungi kawasan yang kena banjir kepada siapa untuk mengelakkan pertindihan, cakap tumpuan. Itu yang saya cakap daripada ada soalan yang ni saya cakap tadi, pengagihan bantuan tadi. Untuk mengelakkan benda-benda perkara ni cakap terjadi, orang pedalaman tertinggal ke belakang, yang terima orang satu tempat sebab kawasan ni popular ke apa ke, kita tak nak timbul perkara-perkara macam tu. Sebab tu kita kena selaraskan adanya sekretariat, adanya orang cakap tempat-tempat untuk kita atau makhluk tahu dekat mana yang perlu kita hantarkan bantuan. Itu mana teruskan saya cakap usaha ni, jangan terhenti setakat ni saja. Sertai mana-mana orang cakap volunteer, NGO dan sebagainya. Mana lepas ni tuan-tuan dan perempuan dah final exam, lepas ni dah orang cakap dah bebas. Kan bebas untuk ni lah, mungkin ada lagi nak sambung belajar lagi kan. Sertakan masuk mana-mana ni. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan akan merasai keseronokan, walaupun penat, walaupun rasa letih dan sebagainya, tapi keseronokan. Pengalaman tu yang kita tidak boleh beli. Hanya kita boleh rasa apabila kita melakukannya sendiri. Itu saja puan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kamil. Terima kasih Tuan. Tuan dah bagi ucapan. Kita minta medium pula lah bagi ucapan. Saya punya pendek je. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Kamil kerana meluangkan masa dengan kita pada pagi ini. Jadi saya nak tekankan lagi sekali lah tentang topik kita hari ini, iaitu peluang menjadi sukarelawan. Jadi saya rasa kita patut galakkan anak-anak muda, generasi muda untuk lebih melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan seperti ini. Aktiviti sukarelawan ni banyak sebenarnya, tapi untuk kali ni kita fokus kepada relief program kerana memang kalau nak cerita pasal semua aktiviti sukarelawan, besar. Kita nak pergi selamatkan
orang di Syria dan di bermacam-macam jenis lah orang kata. Selamatkan Earth pun ada ni hari minggu depan kita ada talk macam selamatkan penyu minggu depan kita ada aktiviti tu pula. Jadi itu pun salah satu volunteer program dan corporate social responsibility. Jadi untuk kali ni kita fokus kepada peluang untuk sukarelawan di dalam relief program. Dan saya percaya by getting involved dengan program-program seperti ini, kita dapat membina jati diri yang lebih baik. Itu memang daripada saya belajar dulu pun, memang kami juga dulu aktif. Tapi banyak kita buat sukarelawan dalam aktiviti sukan ataupun majlis-majlis ataupun kesukanan yang besar-besar ni macam Commonwealth dulu-dululah. Sebab seingat saya waktu saya belajar dulu tak ada pula banjir-banjir besar macam ni. Jadi tiba-tiba sekarang macam-macam ada banjir kerana mungkin faktor-faktor pembangunan yang sangat besar, benda-benda perkara-perkara ni yang telah menyebabkan lebih banyak masalah-masalah yang memudaratkan kita punya alam sekitar. Jadi penting juga bila kita buat sukarelawan ni, kita orang kata belajar kan at the same time. Jadi kerana itu saya sangat sarankan pelajar-pelajar saya untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini kerana mereka sebenarnya boleh belajar banyak, dapatkan banyak ilmu baru yang mereka tak mungkin dapat bila mereka datang masuk dalam kelas sahaja. Jadi ini ialah satu cara saya nak menggalakkan pelajar-pelajar UiTM kampus Bandaraya Melaka ni untuk keluar dan melibatkan diri dalam program-program seperti ini. Oleh itu saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada panel speaker kita pada hari ini iaitu Tuan Kamil. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah menganjurkan program hari ini dengan topik yang sangat menarik. Jadi congratulations lah kepada semua. Alhamdulillah mereka ni hari ini ialah talk series yang ke-6 ke-5. Jadi Tuan Kamil kita ada lagi 6 ni. Jadi saya kena gigih, saya kena kuat. Jadi saya rasa saya tak perlulah pergi kursus yang Tuan Kamil buat tu. Saya dah elak Madam Alasannya. Madam alasan. Saya sihatlah sekarang. Okay. Dan kepada saya punya participant, terima kasih pada hari Sabtu. Saya tahu ramai yang ada aktiviti keluarga, ada student saya yang ada wedding tu. Tapi madam saya masuk, saya dengar macam tu je boleh tak? Ada juga student saya yang tengah buat assignment tapi mereka gigih. Jadi saya sangat menghargai waktu yang saya lagging saya lagging. Lagi tak? Okey. Saya sangat menghargai waktu anda semua. Oleh itu sebab itu kita cuba nak pendekkan sependeknya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kepada Tuan Kamil dan JPAM juga, saya terbuka jika ada apa-apa cadangan untuk mengadakan kerjasama dan kalau perlu moderator untuk aktiviti-aktiviti JPAM, saya sedia membantu. Itu je lah sukarelawan yang saya boleh bantu. Tapi kalau suruh pergi kursus lari-lari tu, minta maaf lah banyak-banyak. Saya semput nanti. Nanti Tuan Kamil kena selamatkan saya, bukan selamatkan mangsa banjir. Boleh Puan. Kalau ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Madam. Terima kasih Tuan Kamil. Tadi Nazira dah jual dekat Tuan. Saya naklah juga jual bantul ni tapi dekat Madam lah. Dekat Madam. Boleh. Kenapa semua nak jual-jual bantul? Okay, Madam Sekejap, saya nak tengok saya punya wallet ada duit tak? Ada duit tak nak bayar? Okey, Madam, pasang telinga. Dengar. Okey. Terbang tinggi si putih melati, hinggap kawanan di pokok beringin. Tidak lelah dalam menasihati, pidikus jelita Madam Azwi. Sebelum kita tamatkan program kita, minta semua peserta untuk buka on camera untuk sesi bergambar. Mari kita ambil gambar, guys. Ayo. Terima kasih kepada Tuan, Madam dan para peserta yang ada dalam Zoom meeting ni. Terima kasih diucapkan. Bitches love the gram. Oh wait, shit.